bagian amal yang telah terpanggil, malah telah menghubungi saya melalui Facebook, melalui SMS, memohon bimbingan bagaimana nak menjadi insan yang lebih dekat dengan Allah Ta'ala, bagaimana nak menjadi anak yang lebih mentaati ibu bapa. Jadi masing-masing sangat dahaga bimbingan saya rasa. Saya sejujurnya menyampaikan bahawa saya bukan seorang pengajar animasi, saya bukan seorang penyelidik bidang psikologi, saya bukan seorang kaunselor yang bertauliah untuk mengeluarkan teori-teori dan teori pemahaman yang boleh digunakan oleh kelompok ibu khusus. Tapi hadir saya pada ini lebih kepada berfungsi apa yang telah saya lalui, dan tidak saya katakan adalah yang sempurna. Sebab sesungguhnya apa yang kami anugerahkan seorang anak syahid ini adalah anugerah daripada Allah jua, yang kalau nak diikutkan sumbangan atau peranan kami sebagai ibu ayah, tidaklah sebesar mana masing-masing. Sebab di luar sana saya yakin daripada mesej-mesej yang saya dapat daripada kaum ibu yang berkongsi pengalaman, mereka jauh lebih hebat daripada apa yang saya telah lakukan untuk anak saya yang seorang ibu. Ramai ibu-ibu yang begitu prihatin tentang perkembangan anak-anak, tentang pemakanan anak-anak, tentang pembelajaran anak-anak. Dan saya rasa mereka sanggup untuk melakukan apa saja. Jadi juga Allah Ta'ala beberapa anak-anak yang tidak begitu menghargai apa yang telah mereka korbankan dan sebagainya. Jadi saya rasa Allah Ta'ala telah menganugerahkan kami dengan anak yang sebegitu baik, sehingga tidak sukar untuk kami membesarkannya. Tidak ada cabaran yang hebat saya rasa dalam membesarkan amal-amal khususnya. Sama juga dengan kakak-kakak selama 3 orang dan juga adik seorang. Allah Ta'ala bagi saya adalah telah memudahkan kehidupan yang saya sendiri tidak pasti. Kenapa yang Allah Ta'ala mempunyai sebegitu hebat anugerah ini kepada kami berdua khusus. Dan memang sudah pasti kami mensyukuri, dan semoga apa yang dilakukan pada hari ini dan hari seterusnya, sesi-sesi pengungsian bersama di masyarakat mudah-mudahan dapat dijadikan tauladan. Dan anda yang tidak sesuai diambil pakai, maka saya mohon kelompok ibu khususnya sesuai. Jika tidak sesuai maka tinggalkan, dan ada lagi kaedah-kaedah lain boleh digunakan untuk membesar dan mendidik anak-anak. Jadi tentang amal-amal, saya rasa dengan masa yang terlihat, saya cuba berkongsi beberapa perkara yang saya rasa penting untuk diutarakan atau dikongsikan. Amal-amal berbeza dengan anak-anak lain. Memang perancangan kami untuk amal adalah selalu menjadi seorang anak yang di luar kotak kebiasaan. Semasa beliau berumur 3 hari, sudah kami sunatkan, sudah kami hitamkan, sebab itulah niatnya. Andai kata anak yang dikandung oleh anak lelaki, maka akan kami sunatkan dengan sesegera mungkin. Pada hari ketiga memang kami sunatkan dengan harapan yang tidak berpegang pada mana-mana teori, pada mana-mana nas. Tetapi kami yakin, kami berharap bahawa kalau dibuat cepat, insya-Allah amal akan cepat matang, mudah diurus, mudah dicakap. Itulah umurnya adalah doa kami yang perkara makbulkan. Dan memang amal matang dengan sebegitu cepat. Tidak hanya beliau, percakapan beliau, cara beliau berurusan dengan orang dewasa memang jauh lebih matang daripada anak-anak yang sebaya dia. Satu ketika memang saya bimbang. Suatu waktu saya bimbang sebab saya memang amal tidak melalui zaman kanak-kanak yang normal. Sebab susah nak percaya anak tengok amal gelap besar. Kalau adik dia gelap besar, dia akan itu gelap syaitan. Saya tak tahu dia dapat daripada mana, saya tak boleh ajar. Tapi mana dia memang menjaga kata penting. Jadi amal adalah seorang anak yang memang sangat merendah diri, yang memang tidak akan bercerita tentang kehebatan-kehebatannya ataupun pencapaian-pencapaiannya sejak di sekolah rendah lagi. Dan pada ketika Ahmad sudah memasuki Universiti Imam Arab dalam bidang sejarah di Istanbul, memang selalu dia menghubungi saya menceritakan tentang keputusan pemeriksaan. Sebab itu syarat yang saya sebut, saya kata mau tak mau Ahmad
susah peperiksaan. Dan alhamdulillah setiap kali memang itu yang dibuat. Dan memang dia beritahu saya, maka amat tak terima 50% saja. Tidak terima 60% saja. Jadi saya tanya, lulus ke tak? Dia kata lulus. Saya kata alhamdulillah. Itu sudah mencukupi sebab saya tidak pernah menetapkan kecemerlangan yang berhak kepada anak-anak saya. Saya tidak memberikan kepada mereka. Yang penting adalah belajar. Bila ada kerja sekolah, pasti diselesaikan. Bila ada pemeriksaan, pasti melakukan kesiapan. Jadi bagi saya, bukan saya mendidik anak saya menjadi buku ataupun membaca buku membaca. Sebab saya mahu anak saya membesar dalam suasana yang normal, yang realistik. Sebab anak-anak lain bermain, maka anak-anak saya perlu bermain juga. Anak-anak lain menonton TV, anak-anak saya menonton TV. Mereka menonton kartun, mereka membaca komik macam anak-anak lain. Dan mereka juga aktif dalam sukan renang, sukan taekwondo. Jadi mereka juga bermain sungai sebab selama 12 tahun pertama kehidupan Amal adalah berada di kampung. Anak-anak kami dibesarkan, dilahirkan di kawasan kampung yang alhamdulillah mereka melihat sendiri tentang kesusahan, kepayuhan masyarakat yang rata-ratanya adalah dalam tahap kemiskinan dalam kampung tersebut. Jadi saya rasa itu mungkin dalam membentuk pribadi mereka sehingga sentiasa merendah diri. Jadi untuk anak-anak khususnya, apabila beliau mengambil tentang keputusan pemeriksaan, jadi saya kata insyaAllah, mak yakin Amal boleh dapat result yang lebih baik nanti semester akan datang. Sebab pelajaran yang beliau ikuti adalah 100% dalam bahasa Turki. Berbagai sejarah yang dipelajari dalam satu semester, walaupun di universiti lain mengajar dalam bahasa Inggeris. Tetapi Amal ditawarkan masuk Universiti Marmara, Allah Ta'ala yang mengatur sebab Amal memiliki pilihan universiti lain sebenarnya. Tapi dapat Universiti Marmara 100% bahasa Turki yang pada awalnya memang beliau besar. Tetapi saya yakin beliau mampu melakukannya. Dan alhamdulillah selepas pengundian Amal dibunyikan pada 4 November 2013, keesokannya kami telah pergi melawati Universiti Marmara, pergi Jabatan Sejarah, berjumpa kawan-kawan sekelasnya, berjumpa profesor-profesor. Jadi profesor-profesornya, Masya Allah, saya sendiri tidak sangka mereka begitu terkesan untuk bagian Amal. Tak kira lah yang lelaki atau yang perempuan, bila dibicarakan tentang Amal, memang mengambil air mata sebab besar. Jadi bila saya sebut tentang pemeriksaan, mereka menunjukkan skrip jawapan Amal dalam pemeriksaan. Dan memang betul Amal dapat 50%, 60% seperti yang dia laporkan kepada saya. Tetapi yang mengejutkan kami adalah yang dapat 50% itu, maka 60% itu serupa-rupanya adalah yang tertinggi dalam jabatan sejarah. Jadi Amal tak pernah sebut pada saya. Sebab setahu saya, anak-anak yang biasa-biasa, kalau dia dapat markah yang tinggi, itulah perkara pertama yang akan bercerita kepada ibunya. Kalau dia dapat markah teruk pun, dia akan cerita, Amal dapat 50, orang lain dapat 40. Biasanya itu anak-anak akan bercerita, tapi tidak pada Amal. Jadi saya menyangkakan memang susah dan tak apa. Yang penting Amal lulus, insyaAllah dapat markah yang lebih tinggi. Tapi itu yang kemudian bila beliau belajar kitab bersama An-Nur, tulisan Wali Usama Sanusi di Madrasah Khairat, itu kami wajibkan Amal tinggal di madrasah, di rumah-rumah di bawah kelurahan Jemaah Khairat, iaitu kumpulan yang sangat menekuni kitab bersama An-Nur. Waktu siang Amal pergi ke universiti belajar sejarah, pulang ke madrasah pada malam hari, belajar menekuni kitab risalah An-Nur, menulis mengalih kitab risalah An-Nur dalam bahasa Jawi Turki. Mana kata hari-harinya sangat sibuk daripada awal daripada subuh sampai ke malam. Jadi beliau tidak memaklumkan kami, rupa-rupanya dalam masa 8 bulan seperti yang telah disebut oleh Abah tadi, beliau telah berjaya hantam kitab risalah An-Nur yang merupakan satu di luar kebiasaan mana-mana pelajar Turki khususnya. Jadi Amal sebagai pelajar asing dapat betul-betul menghayati apa yang telah ditulis. Oleh itulah beliau telah diberitahu oleh gurunya, diberi ujian. Macam
pelajar yang baru sampai dari Malaysia, dari Kamboja, dari Indonesia, tak saya, selama 16 orang. Dan pada hari pertama itulah pada 2 November 2013, itu adalah hari pertama Amar keluar menjadi seorang pengajar. Dalam perjalanan bertemu pelajar-pelajarnya, beliau telah dilanggar oleh ambulans, meninggal dunia di hospital. Jadi dalam beg yang dijumpai, yang bawanya ketika kejadian, telah ada nota catatan persediaan untuk mengajar, iaitu topik tentang keikhlasan, bab keikhlasan. Dan Amar adalah anak yang saya rasa memang akan lakukan sesuatu dengan penuh keikhlasan dan memang selayaknya membicarakan tentang bab keikhlasan. Dan saya rasa atas keikhlasan beliau dan atas kesungguhan beliau itulah, dan apabila beliau meninggal, ia dikatakan sebagai meninggal sebagai seorang syahid dalam perjalanan mengajar ilmu. Dan satu anugerah bagi beliau saya rasa Allah Ta'ala bagi. Pada kejadian tersebut, beliau dilanggar oleh ambulans yang datang dengan begitu laju menuruni bukit, tapi tidak ada sebarang kecederaan luaran. Tidak ada setitis darah yang kami dapat lihat dari pakaian beliau. Apabila kami bawa pakaian yang dipakai, kami bawa pulang ke Malaysia. Pada t-shirt, jaket, seluar, kasut, cermin mata, telefon, semuanya dalam keadaan yang sangat baik. Tidak ada langsung cacat, tidak ada langsung cabik, tidak ada langsung koyak. Dan bagi saya anggap itu adalah anugerah buat beliau. Dan saya bertambah yakin bahawa insya-Allah anak saya meninggal sebagai seorang syahid tuan, insya-Allah. Jadi itulah amal yang sentiasa merendah diri, yang akhirnya Allah membuka kehidupan beliau selepas kematian beliau. Seperkara lagi yang saya ingin kongsi tentang anak saya yang seorang ini adalah kemampuan beliau yang Allah Ta'ala kurniakan. Beliau mampu membaca yang bersih. Beliau mampu membaca apa yang berlaku di sekelilingnya. Beliau mampu membaca apa yang ada dalam isi hati ibunya. Sebab pada tahun 2013 dia memaklumkan pada saya, awal tahun tak silap, dia memaklumkan saya bahawa dia ditawarkan menjadi penterjemah drama bersih Pride and Love, drama bahasa Turki yang dibeli oleh Dunia Hijrah. Telah ditayangkan tahun sudah sebelum Ramadan, tak silap saya, ada kurang 30 episod saya telah kasih. Jadi dia telefon, dia kata, Mak, Dunia Hijrah menawarkan Amar untuk menjadi penterjemah bahasa Turki. Amar tak ada banyak masa, Amar kongsi dengan kawan, insya-Allah. Jadi saya kata, dia orang akan bayar tak? Dia kata, insya-Allah RM200 satu episod. Saya gurau dengan dia lah. Saya kata sebenarnya nilai itu lebih sepatutnya, tapi dia diam. Kemudian dia kata kepada saya, dia kata, Mak macam ni, Mak, Mak pegang kad dan Islam Amal kan? Saya kata, ya. Mak masih ingat nombor PIN? Saya kata, ya. Mak masih ingat, ada tulis dalam buku. Macam tidak. Amar serahkan semuanya pada Mak. Amar takkan ambil satu sen pun hasil daripada penterjemahan berikut tersebut. Jadi pada masa itu memang saya tak tahu nak ambil semua bagaimana. Sebab saya sedar bahawa pada masa itu Amar sangat berkeinginan untuk berhasil. Jadi kami tidak menghantar belanja tambahan kepada Amar. 2 tahun setengah Amar berada di Turki, kami tidak menghantar sebarang allowance tambahan. Tidak pernah Amar meminta duit tambahan dihantar ke sana. Dia hidup di atas allowance kerajaan Turki yang diberi padanya. Jadi saya tahu beliau tidak cukup allowance yang dapat dia pergi ke Mesir. Beliau sangat ingin pergi menziarahi Imam Syafi'i yang ada disebut dalam video sebagainya. Jadi dia korbankan kehendak pribadinya untuk membahagiakan ibunya. Sebab itu saya sangat terkejut sangat-sangat. Jadi bila tahun sudah bulan Mei, abangnya membawa rombongan sahabat-sahabat melawat Turki dengan juga menghadiri simposium Said Nursi pada penghujung Mei 2013. Jadi abangnya mungkin simposium dulu baru ke Turki. Dia tanya saya, dia kata pasal apa Mak tak ikut. Jadi saya kata macam ni lah, Amar akan balik pada bulan Jun nanti bercuti, insya-Allah. Dia kata tak apa Mak, Mak boleh macam itu. Mak beli tiket, Mak ikut abang. Mak beli di Istanbul, Mak beli di Istanbul. Jadi saya kata no.
Saya kata untuk kali ini mak kata tidak. Sebab saya tahu memang saya tahu mak dah banyak kali begitu pergi, tetapi dia memahami bahawa saya memang nak sangat pergi masa itu. Sebab di antara tempat yang akan dilawati adalah Syarul Urfa, iaitu tempat kelahiran Nabi Ibrahim, tempat Nabi Ayub, tempat Nabi Syuaib, tempat Nabi Ibrahim dilontarkan ke dalam api. Jadi memang tempat saya nak pergi sekali dulu. Dan itulah tempat yang sangat saya ingin pergi sekali lagi. Dan Amar tahu bahawa saya memang ingin nak sekali lagi. Jadi kita tak tahu mak aku ada itu. Saya kata no. Sekarang ni grade mak. Grade mak yang Amar dah balik pada mak, it belongs to me. Sekarang menjadi hak milik mak. Mak ada kuasa untuk buat keputusan bagaimana kita nak gunakan duit itu. Dan mak akan beli tiket menggunakan duit itu untuk pergi ke Istanbul. Tidak penting untuk pergi ke Istanbul lagi. Jadi saya kata dekat dia macam ni lah. Amar akan balik. Kita dah janji Amar akan ikut mak ke Kamboja. Kita dah janji Amar akan pergi ke Padang Indonesia tempat Profesor Rangka. Dan juga kita dah berjanji Amar akan buat banyak aktiviti di Malaysia nanti bila balik ke China. Dan kita juga akan punya tersebut untuk beli tiket kapal terbang untuk Amar balik ke Malaysia. Jadi itu adalah keputusan mak yang Amar kena ikut. Dan Alhamdulillah dia memang terdiam tak kata apa. Seperti biasa menjadi anak yang taat, dia memang pergi. Dan Alhamdulillah memang wang titik peluh beliau telah kami gunakan untuk memenuhi keperluan dan kehendak beliau untuk pergi ke Kamboja menghantar bantuan pada bulan Ramadan dan juga untuk pergi menghantar bantuan pesantren yang mampu meninjau Padang Indonesia. Beliau juga menggunakan duit tersebut untuk membeli handphone baru sebab handphone dia hilang. Beliau juga menggunakannya untuk pembelajaran yang lain. Amar juga pada masa cuti 2 bulan tersebut telah menghabiskan 1 minggu di sawah padi, belajar menjadi seorang pesawat di Sip Kedah. Jadi 3 hari pulang dari sawah padi, Amar berangkat pulang ke Turki. Jadi begitulah masa yang ada begitu padat 2 bulan sebab mak ayah dua orang sibuk. Amar pun kami bawa sekali menjadi sibuk dan tidak banyak masa di rumah untuk bersembang-sembang, bersukaria, melepas kerinduan sebab terlalu sibuk dengan urusan. Jadi itulah yang telah kami niatkan daripada awal bahawa hidup kami sekeluarga bukan milik hakiki kami. Suami adalah milik Tuhan, saya dan anak-anak juga adalah milik Tuhan nanti. Maka anak-anak kami serahkan kepada Tuhan untuk memenuhi keperluan ibu ayah kita kemudian hari. Pada Jun 2011, saya telah pergi ke Turki menghantar Amar tinggal di Madrasah Khairat. Pada masa itu sebenarnya, kalau saya nak selak balik, maknanya 2 November 2013 menerima berita kematian. Masya Allah, saya pun tidak sangka bahawa Allah telah bagi saya satu kekuatan yang luar biasa. Boleh menerima pembagian Amar dengan begitu tabah. Yang saya rasa bukanlah satu yang bukan yang luar biasa. Bukan kemampuan saya, tetapi bila rakan-rakan tanya, Azrina, macam mana you tak nangis? Itu orang yang tengok pun boleh sebab. Dengan nama Amar pun boleh sebab. Tak pernah jumpa Amar pun boleh sebab. Jadi saya kata, saya tak tahu. Bukan sebab saya tak sayang, sebab ini anak saya. Tetapi itu kekuatan yang Allah bagi. Dan saya menerima agar kekuatan tersebut dapat terbiasa kepada kaum-kaum ibu di luar sana yang juga ramai yang telah kehilangan anak-anak dalam berbagai bentuk. Jadi bagi saya sebenarnya mungkinlah sebenarnya anak saya telah saya hantar, lepaskan daripada hak milik saya sebagai ibu sejak tahun 2011 lagi. Pada Jun 2011 apabila saya tinggalkan Amar dalam jagaan Yayasan Khairat yang saya yakin dengan sepenuh hati masa itu insya-Allah Amar akan jadi insan yang jauh lebih sempurna akhlaknya, imannya bila bersama dengan mereka di Yayasan Khairat. Dan memang terbukti Allah Ta'ala dalam memakbulkan doa kami. Yang kami lakukan hanyalah sedikit dalam membentuk amal sejak kecil, menyediakan suasana persekitaran, memastikan anak-anak suka membaca sejak kecil. Dan itulah amalan-amalan yang dilakukan di dalam rumah. Anak-anak dihantar ke sekolah, ke tadika Islam, sekolah menengah Islam, sekolah menengah Islam. Dan Amar kemudian dalam masa kita dapat mengambil keputusan untuk masuk maktab tentera diraja yang kami sokong sepenuhnya, yang kami mungkin akan lebih halus
budi pekerti amal, disiplin amal, dilatih menjadi seorang pemimpin bila berada di mata kantor. Dan memang benar. Dan semua sisi yang kami selak kembali daripada sejak lahir, memang kami dapati bahawa semuanya adalah aturan Allah Ta'ala yang telah menggerakkan hati kami untuk mendidik anak sebegitu-sebegitu. Bukan daripada kekuatan akal kami, tetapi saya nampak lebih kepada dorongan kepada Allah SWT. Dan mungkin jugalah kerana daripada awal lagi kami telah niat bahawa kehidupan kami dan adalah untuk mencari keredaan Allah, maka diri kami bukanlah milik kami secara hakiki. Dan itulah syarat yang saya diberi semasa saya ingat oleh suami, bahawa kalau bersetuju menerima pinangan ini, maka bersedialah. Anda perlu menjadi seorang isteri yang berdikari kerana perlu membesarkan anak-anak di rumah di mana suami akan sibuk di luar. Itulah syarat yang diberi kepada saya, yang saya terima. Dan pernikahan kami juga berlaku secara yang agak luar biasa, sebab suami pulang seorang dari Amerika untuk melafazkan nikahnya di Pulau Pinang yang diuruskan oleh Ayah Pangkat Malaysia Azmi masa itu. Dan saya berada di Amerika tidak pulang. Jadi saya ingat ibu saya menelefon saya selepas selesai acara nikah, katanya geran dah tentukan nama. Jadi saya masih menyimpan lagi keset akad nikah tersebut tahun 1984, dan itulah kenangan yang saya ada dan yang saya kongsi bersama anak-anak saya. Dan Amal pernah mendengar, dan alhamdulillah masing-masing faham bahawa setiap diri mereka bukan milik pribadi keluarga tetapi milik masyarakat. Wallahu inilah hujah saya Nuri
pemimpin ketiga selepas Imam Bani zaman Syed Nursi yang pakai kopiah biru. Ya. Ini dia sendiri dah sebut. Ya, ketika ini dia akan diberitahu kepada saya bahawa ada persamaan Ammar dengan Umar Al-Fatih. Ammar juga Al-Fatih. Saya tak faham. Dia kata Ammar Al-Fatih membuka kota Konstantinopel dan dia mengatakan Ammar membuka hati para pemuda. Ya. Kematian itu akan membuka hati para pemuda. Waktu itu dalam majlis ini, ya, dia kata dia akan membuka hati para pemuda. 5 bulan kemudian ternyata apa yang dikatakan pada waktu dokumen tersebut dia menjadi satu perkara yang luar biasa. Inilah Hujah Syed Nuri, pemimpin yang mewarisi perjuangan Imam pada zaman Syed Nursi. Yang berdasarkan kami supaya mereka Ammar ini mati syahid, maka baju-baju dia tinggalkan untuk anak-anak muridnya. Ya, supaya dia orang dapat jadi kami pulang pakaian Ammar tak banyak tinggal, semua berhubung bagi pakaian. Ya. Jadi yang kami melihat perlu di dahi dan juga di tempat mata. Jadi yang datangnya adalah imam-imam, ulama-ulama besar-besar supaya yang ramai yang tak kenal kepada Ammar. Tapi mereka terpanggil untuk datang. Dan yang kata pilihlah Muhammad Said Raja Malaysia yang qari termuda sekarang belajar di Turki. Hoja terpaksa mengalahkan anak muridnya jangan turun sebab ramainya turun dari seluruh tinggi nak menyembayangkan. Dia terpaksa melarang mereka hanya seorang saja yang berjalan ya, untuk memastikan tidak berlaku jam dan turun di Istanbul pada waktu itu.